Mikrofon itu tiba-tiba mengeluarkan bunyi nyaring ketika ujian suara sedang berlangsung. Beberapa kru terus menutup telinga sambil ketawa kecil. Ada yang menoleh ke arah saya, tetapi saya hanya berdiri diam di tengah pentas kosong itu. Kerana entah sejak bila, telinga saya sudah tidak lagi mendengar dunia dengan jelas seperti dahulu. Dan perkara itu, menurut beberapa orang terdekat, mula berlaku semakin kerap sejak saya memasuki usia 51 tahun. Lampu dewan masih terang. Muzik masih dimainkan. Perlahan, namun di dalam kepala saya, semuanya terasa jauh, seperti bunyi yang datang dari hujung lorong yang sangat panjang. Kadang-kadang saya masih mampu tersenyum di depan orang ramai, masih mampu menyanyi, masih mampu menjawab soalan wartawan dengan nada tenang. Tetapi apabila pulang ke rumah, kesunyian itu datang semula, perlahan-lahan, dan ia jauh lebih menakutkan daripada apa yang orang sangkakan. Ada malam di mana saya langsung tidak tidur. Bukan kerana kerja, bukan kerana jadual padat, tetapi kerana badan ini seperti enggan berehat, mata terbuka sampai ke pagi, memandang kipas siling yang berpusing perlahan, sambil dada terasa kosong, tanpa sebab yang jelas. Menurut beberapa sumber yang pernah rapat dengan kehidupan saya juga dikatakan semakin kerap mengasingkan diri. Bukan kerana membenci orang, tetapi kerana terlalu penat untuk berpura-pura bahawa semuanya masih baik-baik sahaja. Dan perkara paling menyakitkan sebenarnya bukanlah tentang tubuh yang mula berubah, tetapi tentang bagaimana manusia di sekeliling mula berubah cara memandang kita. Dulu, apabila nama saya disebut, orang berebut mahu bergambar, mahu berbual, mahu tahu tentang hidup saya. Tetapi sekarang, ada hari di mana saya berdiri di tempat yang penuh manusia, dan tidak ada seorang pun benar-benar melihat saya. Mereka hanya lalu, seperti saya, sebahagian daripada dinding lama yang sudah biasa berada di situ. Saya pernah duduk sendirian di dalam kereta selepas sebuah acara selesai. Lampu parkir memantul pada cermin depan. Hujan turun perlahan, dan saya tiba-tiba terlupa ke mana saya mahu pergi selepas itu. Bukan lupa jalan, tetapi lupa sebab untuk terus memandu malam itu, ada ketika badan saya terasa sangat lemah, walaupun tidak melakukan apa-apa yang berat. Langkah menjadi perlahan. Tangan kadang-kadang menggigil kecil ketika memegang cawan. Dan menurut cerita yang mula beredar di kalangan peminat, keadaan itu dikatakan semakin ketara sejak beberapa bulan kebelakangan ini, tetapi saya tidak pernah mahu menjelaskan semuanya secara terbuka, kerana saya sendiri tidak tahu bagaimana mahu menerangkan rasa kehilangan yang berlaku perlahan-lahan di dalam diri sendiri. Orang selalu fikir kesakitan paling besar datang daripada penyakit. Padahal, ada sesuatu yang jauh lebih sunyi daripada itu, iaitu apabila seseorang mula rasa dirinya semakin hilang, sedikit demi sedikit, tanpa bunyi, tanpa amaran. Saya masih ingat satu malam ketika sedang bersiap di belakang pentas. Semua orang sibuk bergerak. Ada yang membetulkan lampu, ada yang memegang senarai lagu, dan saya hanya duduk di depan cermin, memandang wajah sendiri terlalu lama, sehingga saya sendiri tidak pasti sama ada wanita di dalam pantulan itu masih orang yang sama seperti dulu. Wajah itu masih tersenyum, masih memakai solekan sempurna, tetapi matanya kelihatan sangat penat, seperti seseorang yang sudah terlalu lama cuba bertahan sendirian. Dan perkara paling aneh, menurut apa yang dirasakan oleh hati saya sendiri, bukanlah tubuh yang semakin lemah, tetapi bagaimana dunia di luar masih bergerak seperti biasa. Orang masih ketawa, masih membeli belah, masih sibuk merakam video, sedangkan di dalam diri saya ada sesuatu yang perlahan-lahan sedang tenggelam.
Tanpa sesiapa benar-benar sedar, saya pernah percaya selagi pentas itu masih ada, saya tidak akan pernah merasa sunyi. Kerana suatu ketika dahulu, hidup saya sentiasa dipenuhi bunyi. Bunyi tepukan tangan yang datang bertalu-talu, sebaik lagu terakhir habis dinyanyikan. Bunyi kasut orang berlari di belakang pentas. Bunyi pintu van produksi dibuka tengah malam ketika kami baru selesai membuat persembahan di negeri lain. Dan menurut ramai yang pernah bekerja bersama saya pernah menjadi antara nama yang hampir tidak pernah hilang daripada televisyen dan radio pada satu masa dulu. Ada malam di mana saya hanya sempat tidur 2 jam sebelum menyambung perjalanan seterusnya. Lampu jalan memanjang di luar tingkap bas persiaran. Kru tidur bersandar sesama sendiri. Sementara saya masih duduk memandang luar, memegang secawan kopi yang sudah sejuk. Tetapi anehnya, waktu itu saya tidak pernah rasa penat. Kerana setiap kali tiba di lokasi baru, akan ada orang menunggu, ada peminat membawa bunga, ada yang menjerit memanggil. Nama saya dari jauh, malah menurut banyak penonton lama, mereka masih ingat bagaimana wajah saya pernah muncul hampir di setiap rancangan hiburan. Seperti dunia belum pernah bergerak tanpa nama itu. Dan saya akui, ada masa saya terlalu percaya bahawa semua itu akan kekal. Lama, terlalu lama. Saya masih ingat bau alat solek di bilik persiapan, gaun yang tergantung penuh di tepi cermin, suara kru memanggil saya beberapa minit sebelum siaran langsung bermula. Dan saat lampu pentas menyala, semuanya terasa seperti mimpi yang tidak akan pernah tamat. Saya pernah ketawa terlalu kuat bersama orang-orang yang kini entah berada di mana. Pernah menerima begitu banyak pelukan selepas persembahan, pernah melihat orang sanggup menunggu berjam-jam di luar belakang pentas hanya untuk melihat saya keluar beberapa saat, dan ketika itu, saya benar-benar percaya hidup saya penuh. Penuh dengan manusia, penuh dengan suara, penuh dengan cinta. Tetapi tidak ada siapa menyangka, termasuk diri saya sendiri, bahawa suatu hari nanti, perkara yang paling saya takuti bukan lagi kamera, bukan lagi kegagalan, tetapi bunyi kunci rumah sendiri ketika pintu dibuka pada waktu malam. Kerana menurut beberapa orang yang rapat dengan kehidupan saya sekarang, saya dikatakan semakin lama semakin takut pulang ke rumah yang terlalu sunyi, rumah yang dulu hanya menjadi tempat singgah sebentar sebelum perjalanan seterusnya bermula. Kini menjadi ruang yang terlalu senyap untuk dihadapi sendirian. Ada malam di mana saya sengaja memperlahankan langkah di tempat parkir, hanya untuk melambatkan masa sebelum masuk ke dalam rumah. Televisyen dibiarkan terbuka bukan kerana saya menontonnya, tetapi kerana saya tidak mahu mendengar bunyi diam itu terlalu jelas. Kadang-kadang, saya duduk di sofa tanpa membuka lampu, masih memakai pakaian luar. Seolah-olah saya akan keluar semula selepas beberapa minit, walaupun hakikatnya tiada siapa sedang menunggu saya di mana-mana lagi. Dan perkara itu, menurut apa yang ramai, tidak nampak jauh lebih menyakitkan daripada tubuh yang semakin lemah. Kerana ada luka yang tidak muncul pada kulit, tetapi perlahan-lahan memenuhi seluruh ruang hidup seseorang, sehingga dia sendiri tidak pasti sejak bila rumah yang pernah terasa hangat mula terasa seperti tempat asing yang terlalu besar untuk satu jiwa yang sedang cuba bertahan sendirian. Pada awalnya, saya fikir tubuh ini cuma penat biasa. Mungkin kerana terlalu lama bekerja tanpa benar-benar berhenti. Mungkin kerana umur yang semakin bertambah. Dan menurut beberapa orang yang pernah berada di belakang pentas bersama saya masih cuba tersenyum seperti tiada apa berlaku, walaupun ada sesuatu yang perlahan-lahan berubah tanpa mampu saya kawal. Saya masih ingat satu malam ketika sedang menyanyikan lagu yang sudah berpuluh kali saya hafal.
Lagu yang sebelum ini boleh saya nyanyikan sambil menutup mata. Tetapi tiba-tiba, nafas saya terhenti di tengah bait lagu. Dada terasa sempit, seolah-olah udara tidak cukup masuk. Pemuzik di belakang masih terus bermain. Penonton masih menunggu saya menyambung lirik. Dan saya hanya berdiri memegang mikrofon beberapa saat terlalu lama. Cuba berpura-pura semuanya masih normal. Ada yang menganggap saya sekadar terlupa sekejap. Tetapi hanya saya tahu, saat itu jantung saya berdegup terlalu kuat sampai tangan terasa kebas. Selepas malam itu, perkara-perkara kecil mula berlaku semakin kerap. Saya pernah memegang segelas air sebelum temu bual bermula, dan tangan saya menggigil halus sehingga air di dalam gelas bergetar perlahan. Saya terus meletakkannya semula sebelum orang lain sedar. Atau sekurang-kurangnya, saya berharap mereka tidak sedar, menurut beberapa kru lama. Saya juga dikatakan semakin banyak termenung sendirian di sudut bilik persiapan. Tidak lagi berbual panjang seperti dulu, kadang-kadang hanya memandang. Jadwal persembahan tanpa benar-benar membaca apa-apa. Dan yang paling menakutkan, bukanlah rasa sakit, tetapi rasa asing terhadap tubuh sendiri. Ada pagi di mana saya bangun dan tidak pasti hari itu hari apa. Jam di dinding bergerak seperti biasa. Matahari tetap masuk melalui langsir. Tetapi kepala saya terasa lambat, seperti masa berjalan tanpa membawa saya bersama. Pernah satu ketika, saya duduk terlalu lama di dalam kereta sebelum menghadiri sebuah acara. Enjin sudah dimatikan, penghawa. Dingin juga sudah berhenti. Tetapi saya masih tidak mau keluar. Bukan kerana takut kepada orang ramai, tetapi kerana tubuh saya terasa terlalu berat untuk melangkah. Seperti ada sesuatu dalam diri yang sedang menarik. Saya kembali duduk diam, dan perkara itu, menurut beberapa sumber yang pernah melihat keadaan saya dari dekat, berlaku lebih kerap daripada yang orang sangkakan. Ada hari di mana saya langsung tidak mahu membuka langsir rumah. Telefon berbunyi berkali-kali, tetapi saya biarkan sahaja. Bukan kerana marah, bukan kerana sombong, tetapi kerana saya sendiri tidak tahu bagaimana mahu menjelaskan rasa letih yang tidak hilang. Walaupun selepas berehat berhari-hari, saya pernah berdiri di depan almari pakaian hampir 10 minit. Hanya untuk memilih baju, kemudian tiba-tiba terlupa kenapa saya berdiri di situ. Bunyinya kecil. Mungkin kedengaran remeh bagi orang lain, tetapi apabila perkara seperti itu mula berlaku berulang kali, hati mula dipenuhi ketakutan yang sukar. Diterangkan, dan yang paling aneh, saya masih terus hadir di depan kamera, masih terus ketawa ketika diminta, masih terus menyapa peminat seperti biasa, sedangkan di dalam kepala saya, ada suara kecil yang semakin hari semakin perlahan berkata, ada sesuatu yang tidak lagi sama. Saya mula sedar, bukan hanya tubuh saya yang berubah, tetapi cara orang memandang saya juga perlahan-lahan berubah tanpa mereka sedar. Dulu, setiap kali saya masuk ke sebuah acara, orang akan datang mendekat sebelum saya sempat duduk, bertanya kabar panjang lebar. Ketawa kuat, memeluk saya seperti kami tidak pernah berjauhan. Tetapi sekarang, menurut beberapa orang yang masih mengikuti perjalanan hidup saya, suasana itu tidak lagi sama. Pertanyaan, apa kabar, mula menjadi semakin pendek. Semakin cepat, seolah-olah orang takut mendengar jawaban sebenar. Ada yang hanya senyum dari jauh, kemudian berjalan pergi sebelum perbualan sempat bermula. Dan saya tidak tahu sejak bila saya mula belajar pura-pura tidak terasa hati tentang perkara itu. Telefon saya juga tidak lagi berbunyi seperti dulu. Dahulu, kadang-kadang saya mengeluh kerana terlalu banyak panggilan masuk, jadual penuh, mesej bertindih, undangan persembahan datang hampir setiap minggu. Tetapi sekarang, ada hari di mana telefon itu hanya menyala kerana notifikasi aplikasi biasa.
Bukan kerana seseorang benar-benar mencari saya. Menurut beberapa pihak yang pernah bekerja dalam industri hiburan bersama saya, nama saya dikatakan semakin jarang disebut dalam perancangan acara besar. Bukan kerana orang melupakan sepenuhnya, tetapi kerana dunia hiburan sentiasa bergerak terlalu cepat, dan sesiapa yang mula perlahan akan tertinggal tanpa bunyi. Saya pernah duduk lama melihat skrin telefon pada waktu malam, berharap ada panggilan yang masuk, walaupun sekadar bertanya bagaimana keadaan saya. Tetapi malam terus berjalan, dan skrin itu kekal gelap. Ada sesuatu yang sangat sunyi tentang saat seseorang menyedari bahawa dirinya tidak lagi dicari seperti dahulu. Dan perkara itu lebih tajam daripada apa yang mampu dilihat pada wajah. Saya juga mula perasan sesetengah orang memandang saya dengan rasa simpati yang terlalu jelas. Senyuman mereka berubah. Suara mereka menjadi terlalu lembut, seperti sedang bercakap dengan seseorang yang sedang pecah perlahan-lahan. Ada yang memegang tangan saya lebih lama daripada biasa sambil berkata, "Jaga diri ya." Dan entah kenapa, ayat pendek seperti itu mampu membuat dada saya terasa berat sepanjang hari. Kerana kadang-kadang, belas kasihan manusia lebih menyakitkan daripada kebencian. Tetapi, mungkin detik yang paling saya tidak mampu lupakan berlaku di sebuah kafe kecil pada petang hujan. Saya masuk sendirian, memakai topi gelap, duduk di sudut berhampiran tingkap, dan beberapa minit kemudian, lagu lama saya tiba-tiba dimainkan melalui pembesar suara kafe itu. Suara saya sendiri memenuhi ruang kecil tersebut. Beberapa orang muda di meja sebelah masih ketawa sambil melihat telefon masing-masing. Barista terus menyusun cawan seperti biasa. Tiada siapa menoleh. Tiada siapa sedar wanita yang sedang menyanyikan lagu itu sedang duduk beberapa langkah dari mereka. Saya hanya diam, memegang cawan kopi yang semakin sejuk, mendengar suara versi muda diri saya sendiri bergema di udara. Dan buat pertama kali dalam hidup, saya benar-benar faham bagaimana rasanya menjadi seseorang yang masih hidup, tetapi perlahan-lahan terasa seperti kenangan lama yang sudah tidak lagi dikenali dunia. Saya mula sedar rumah itu berubah, bukan kerana dindingnya, bukan kerana perabotnya, tetapi kerana bunyi-bunyi kecil di dalamnya mula terasa terlalu jelas, terlalu panjang, terlalu kosong. Menurut beberapa orang yang pernah datang melawat saya kebelakangan ini, rumah itu masih kelihatan kemas seperti biasa, televisyen masih terbuka hampir setiap hari, lampu dapur masih menyala waktu malam, tetapi suasananya dikatakan berbeza. Seperti ada seseorang yang masih tinggal di situ, namun tidak benar-benar hidup di dalamnya lagi. Ada pagi di mana saya membuat secawan teh, kemudian duduk terlalu lama tanpa menyentuhnya, hanya mendengar bunyi sudu kecil yang sesekali terlanggar dinding cawan ketika tangan saya bergerak perlahan. Bunyi itu bergema lebih kuat daripada sepatutnya. Mungkin kerana rumah itu terlalu diam, atau mungkin kerana hati saya sendiri sudah terlalu penuh dengan perkara yang tidak pernah saya luahkan. Televisyen pula sering dibiarkan menyala bukan kerana saya mengikuti rancangan yang dimainkan, tetapi kerana saya tidak tahan mendengar bunyi peti sejuk dan kipas siling sahaja sepanjang malam. Kadang-kadang rancangan sudah bertukar beberapa kali, suara penyampai datang dan pergi, iklan bersilih ganti. Tetapi saya langsung tidak ingat apa yang saya tonton, kerana fikiran saya sebenarnya berada di tempat lain, jauh daripada ruang tamu itu, jauh daripada diri sendiri. Saya juga mula kehilangan rasa terhadap rutin-rutin kecil yang dulu terasa normal. Pakaian yang baru dibasuh tergantung terlalu lama tanpa dilipat. Ada baju yang masih berada di atas kerusi selama beberapa hari. Seolah-olah saya sedang menunggu seseorang datang dan menggunakannya, walaupun saya tahu tiada siapa akan datang. Dan perkara yang paling membuat saya terdiam suatu hari itu
ialah apabila saya membuka peti sejuk dan melihat beberapa makanan sudah tamat, tempoh tanpa saya sedar, susu yang tidak pernah dihabiskan, buah yang mula berubah warna, bekas makanan yang saya sendiri lupa. Bila kali terakhir membelinya, saya berdiri lama di depan peti sejuk terbuka itu, lampunya menyinari wajah saya perlahan. Dan buat beberapa saat, saya benar-benar tidak pasti bagaimana masa boleh berlalu begitu cepat tanpa saya sadar. Menurut beberapa sumber terdekat, saya juga dikatakan semakin jarang memasak atau keluar membeli barang seperti dulu. Bukan kerana sengaja mengabaikan diri, tetapi kerana ada hari-hari tertentu di mana tubuh dan fikiran terasa terlalu jauh untuk melakukan perkara biasa. Dan yang paling sukar diterangkan sebenarnya bukanlah kesunyian rumah itu, tetapi rasa seperti saya sendiri sudah tidak lagi menjadi sebahagian daripada kehidupan yang masih bergerak di dalamnya. Jam di dinding tetap berdetik, mesin basuh tetap berbunyi apabila selesai. Cahaya pagi tetap masuk melalui langsir setiap hari. Semuanya terus berjalan seperti biasa. Tetapi saya, menurut apa yang mula saya rasakan perlahan-lahan, seperti seseorang yang hanya menumpang lalu di dalam hidupnya sendiri tanpa benar-benar tahu bagaimana mahu kembali menjadi penghuni kepada semua itu, saya rasa saya sudah terlalu lama berpura-pura kuat di depan semua orang, terlalu lama tersenyum ketika tubuh sendiri perlahan-lahan tidak lagi mampu mengikut rentak hidup yang pernah saya bina dahulu. Dan mungkin kerana itulah, menurut beberapa sumber yang mula bercakap secara perlahan di belakang industri hiburan, keadaan saya dikatakan semakin sukar disembunyikan sejak kebelakangan ini. Ada hari di mana saya bangun dengan tubuh terasa terlalu berat, walaupun malam sebelumnya saya langsung tidak melakukan apa-apa. Langkah menjadi semakin perlahan. Suara kadang-kadang berubah serak tanpa sebab jelas. Dan ketika berjalan di tempat awam, saya mula terasa seperti orang sedang memerhatikan sesuatu yang saya sendiri cuba sembunyikan. Menurut beberapa orang yang pernah terserempak dengan saya baru-baru ini, saya dikatakan banyak mengelak daripada bercakap terlalu lama, lebih kerap menundukkan wajah. Malah ada waktu saya terus pulang tanpa bergambar seperti dahulu. Dan dari situlah, kabar-kabar mula bergerak perlahan di media sosial, mula-mula hanya 1-2 komen, kemudian semakin ramai mula bertanya, kemana dia menghilang? Kenapa sudah lama tidak muncul? Ada yang menurut mereka sendiri percaya saya sedang berdepan masalah kesihatan tertentu. Ada juga yang beranggapan saya sengaja menjauhkan diri daripada dunia luar kerana terlalu penat dengan tekanan hidup. Dan perkara paling aneh tentang semua itu ialah bagaimana orang mula membina cerita tentang diri saya, sedangkan saya sendiri masih gagal memahami apa yang sebenarnya sedang berlaku dalam diri ini. Saya pernah membuka media sosial lewat malam, membaca komen demi komen daripada orang yang tidak pernah benar-benar mengenali saya. Ada yang menulis mereka rindu melihat saya di televisyen, ada yang mengatakan wajah saya kelihatan terlalu letih dalam gambar terakhir yang tersebar. Malah menurut beberapa pengguna internet, mereka mula membuat pelbagai andaian tentang keadaan saya hanya berdasarkan cara saya berjalan atau cara saya tersenyum, dan saya hanya mampu membaca semuanya dalam diam. Kerana kadang-kadang menjelaskan sesuatu yang kita sendiri tidak mampu faham terasa jauh lebih meletihkan. Ada malam yang saya tidak akan lupa sampai bila-bila. Saya duduk di depan cermin hampir 1 jam, perlahan-lahan menyapu bedak, membetulkan rambut, memilih warna gincu seperti saya benar-benar mahu keluar menghadiri sesuatu. Lampu meja solek masih terang. Lagu lama bermain perlahan dari telefon. Dan untuk beberapa minit,
Saya cuba meyakinkan diri bahawa hidup saya masih sama seperti dulu, bahawa saya masih wanita yang selalu sibuk dengan acara dan pertemuan. Tetapi selepas semuanya siap, saya hanya memandang pantulan diri sendiri terlalu lama. Kemudian perlahan-lahan mencapai kapas dan mula menanggalkan semula gincu di bibir. Satu lapisan demi satu lapisan. Kerana tiba-tiba saya sedar, saya sebenarnya tidak mempunyai tempat untuk pergi malam itu. Tiada siapa menunggu, tiada acara, tiada panggilan, tiada sebab untuk keluar dari rumah. Dan saat itu, menurut apa yang hati saya rasakan sendiri, jauh lebih memedihkan daripada semua khabar angin yang beredar di luar sana. Kerana ada waktunya, manusia tidak runtuh disebabkan penyakit. Tetapi, runtuh apabila dia mula sedar dunia perlahan-lahan meneruskan hidup tanpa lagi memerlukan kehadirannya. Dan mungkin, bahagian yang paling perlahan menghancurkan saya bukanlah tubuh yang semakin lemah. Bukan juga khabar angin yang beredar di luar sana. Tetapi, kesunyian yang datang daripada orang-orang yang pernah sangat dekat dengan hidup saya sendiri. Tiada pergaduhan besar, tiada kata-kata kasar. Semuanya berlaku terlalu perlahan, sehingga saya sendiri tidak sedar bila ia bermula. Mesej yang dulu dibalas dalam beberapa minit, kini kadang-kadang mengambil masa berhari-hari. Panggilan yang dahulu panjang sampai lupa waktu, kini hanya tinggal harap awak sihat sebelum perbualan cepat berakhir. Menurut beberapa orang yang masih sesekali berhubung dengan saya juga dikatakan semakin jarang disebut dalam perancangan lama yang pernah kami bincangkan bersama. Seperti nama saya perlahan-lahan terpadam daripada masa depan orang lain, saya pernah membuka semula mesej lama pada telefon, membaca perbualan bertahun dahulu, penuh dengan rancangan, ketawa, janji untuk bercuti bersama, idea. Projek yang kononnya akan dibuat tahun depan. Tetapi tahun demi tahun berlalu dan tidak ada satu pun yang benar-benar terjadi. Ada orang yang dulu berkata mereka akan sentiasa ada. Kini bahkan tidak lagi tahu saya sedang melalui hari seperti apa. Dan saya tidak menyalahkan mereka sepenuhnya. Kerana mungkin hidup memang membuat manusia bergerak menjauh tanpa sedar, tetapi hati tetap tidak mampu menipu rasa kehilangan itu. Saya masih ingat ulang tahun kelahiran saya beberapa bulan lalu. Telefon memang masih menerima ucapan. Tetapi jauh lebih sedikit daripada dulu. Tiada lagi mesej panjang penuh kenangan, tiada lagi suara bising orang datang tanpa dirancang. Menurut beberapa kenalan lama, ramai sebenarnya masih mengingati saya. Cuma, dunia mereka sudah berubah. Dan mungkin saya juga bukan lagi sebahagian penting di dalamnya. Malam itu saya duduk di meja makan sendirian sambil melihat lilin kecil di atas kek yang dibeli sendiri. Televisyen masih terbuka seperti biasa, bunyi. Rancangan permainan memenuhi ruang rumah. Tetapi, entah kenapa, semuanya terasa terlalu jauh, terlalu kosong. Saya pernah terjumpa gambar lama bersama beberapa orang yang pernah sangat rapat dengan saya. Kami ketawa begitu kuat dalam gambar itu, seolah-olah tidak ada apa yang mampu memisahkan kami. Tetapi sekarang, ada antara mereka yang sudah lama tidak bertanya khabar. Dan yang paling menyakitkan, kadang-kadang saya sendiri tidak tahu sama ada mereka benar-benar sibuk atau sekadar sudah terbiasa hidup tanpa saya di dalamnya. Dan akhirnya saya mula memahami sesuatu yang selama ini cuba saya nafikan, bahawa kehilangan paling sunyi bukan berlaku ketika seseorang pergi meninggalkan kita, tetapi ketika hubungan itu masih wujud, namun perlahan-lahan menjadi asing, tanpa sesiapa mahu bercakap mengenainya. Kerana sejujurnya, perkara yang paling membuat saya takut sekarang bukanlah tentang apa yang sedang berlaku pada tubuh ini, tetapi
Rasa seperti saya sedang berubah menjadi kenangan sedikit demi sedikit di dalam hidup orang lain. Perkara yang paling menyakitkan bagi saya bukanlah tentang penyakit atau rasa lemah, tetapi saat saya mula merasa saya sedang perlahan-lahan menjadi memori lama dalam kepala orang yang pernah mengatakan mereka tidak akan melupakan saya. Sekarang, saya mula hidup dengan lebih perlahan. Terlalu perlahan mungkin, sehingga ada hari di mana saya sendiri tidak sedar waktu sudah bergerak sejauh mana. Saya mula pergi ke pasar raya hampir waktu tutup, ketika lagu penutup dimainkan perlahan dari pembesar suara. Pekerja mula menolak troli kembali ke tempat asal. Beberapa rak sudah separuh kosong, dan lantai yang tadi penuh orang mula dipenuhi bunyi roda troli yang bergerak perlahan. Saya berjalan tanpa benar-benar mencari apa-apa, hanya mengambil barang yang tidak semestinya diperlukan. Kemudian berdiri lama di bahagian makanan sejuk sambil memandang pantulan diri sendiri pada pintu kaca peti ais. Ada malam di mana saya duduk terlalu lama di dalam kereta selepas enjin dimatikan. Tangan masih berada di stereng. Radio masih memainkan lagu lama. Dan lampu rumah di depan saya menyala seperti biasa. Tetapi saya belum mahu keluar. Kadang-kadang hampir setengah jam berlalu begitu sahaja, hanya kerana saya mahu menikmati beberapa minit terakhir sebelum masuk semula ke dalam ruang yang terlalu mengenali kesunyian saya. Menurut beberapa orang terdekat, saya juga dikatakan semakin banyak menghabiskan masa mendengar rakaman demo lama, lagu-lagu yang tidak pernah diterbitkan. Suara saya yang lebih muda, ketawa kecil kru rakaman di belakang, bunyi kerusi studio ditarik perlahan, semuanya masih tersimpan di dalam fail-fail lama itu. Dan kadang-kadang saya memainkan rakaman yang sama berulang kali. Bukan untuk mengenang kejayaan, tetapi untuk mendengar semula versi diri saya yang pernah bercakap dengan penuh tenaga tentang masa depan. Saya pernah memarkir kereta di tingkat paling atas sebuah bangunan parkir. Hanya untuk melihat lampu kota dari jauh, kenderaan terus bergerak di bawah, lampu merah bertukar hijau, orang keluar masuk restoran, papan iklan digital terus menyala tanpa henti. Semuanya berjalan mengikut waktunya sendiri. Sementara saya hanya duduk diam di dalam kereta, mendengar bunyi pendingin hawa, dan hujan halus di cermin depan. Ada juga hari di mana saya sengaja memandu melalui jalan lama tempat saya pernah membuat persembahan bertahun dahulu. Dewan itu masih berdiri, tetapi poster di luar sudah memaparkan wajah-wajah baru. Pintu belakang pentas yang dulu begitu sibuk, kini hanya dibuka sesekali. Saya memperlahankan kereta ketika melintasinya, dan untuk beberapa saat, saya masih mampu mengingati dengan jelas bunyi orang memanggil nama saya dari belakang penghadang besi, bau asap pentas, cahaya lampu yang terlalu terang di mata, kemudian lampu isyarat bertukar hijau, dan kereta di belakang mula membunyikan hon perlahan, membuat saya terus memandu semula, bersama aliran kota yang tidak pernah benar-benar berhenti untuk sesiapa pun. Beberapa minggu lalu, saya singgah ke sebuah kedai kecil hampir waktu malam. Bukan tempat mewah, cuma kedai biasa yang menjual barang dapur dan minuman panas di bahagian depan. Penghawa dinginnya terlalu sejuk. Lagu lama. Barat dimainkan perlahan dari radio counter. Dan hanya ada beberapa pelanggan yang berjalan tanpa tergesa-gesa di antara rak. Saya mengambil sekotak teh. Kemudian berdiri lama, melihat pilihan biskut tanpa benar-benar memilih apa-apa. Mungkin kerana saya sebenarnya cuma mahu berada di tempat yang masih mempunyai suara manusia. Walaupun tiada siapa mengenali saya di situ, ketika saya pergi ke kaunter untuk membayar, seorang pekerja muda perempuan
yang menurut saya mungkin belum pun lahir ketika lagu-lagu saya sedang dimainkan di radio suatu ketika dahulu, memandang saya beberapa saat sebelum tersenyum sopan. Kemudian dia bertanya perlahan, "Puan, dulu pernah kerja dalam bidang seni ke?" Pertanyaan itu terlalu sederhana, terlalu biasa, tetapi entah kenapa, dada saya terasa kosong seketika. Saya tidak terus menjawab, hanya memandang wajahnya yang benar-benar tidak mengenali siapa saya. Tiada keterujaan, tiada memori, tiada nostalgia, cuma rasa ingin tahu biasa daripada seseorang kepada orang asing di depannya, dan akhirnya saya hanya tersenyum kecil, lalu mengangguk perlahan, "Ya, dulu." Itu sahaja, tidak lebih. Dia turut tersenyum sebelum menyambung, mengimbas barang-barang di kaunter. Bunyi bip mesin, pembayaran kedengaran jelas dalam ruang yang sunyi. Itu. Kemudian pelanggan lain datang di belakang saya, dan perbualan kecil tadi pun tamat begitu sahaja. Saya keluar membawa plastik kecil di tangan, berjalan perlahan menuju tempat parkir. Sementara di belakang saya, pintu automatik kedai terus terbuka dan tertutup untuk orang lain. Seperti malam-malam biasa yang lain, dan sepanjang perjalanan pulang, satu ayat itu terus bermain di kepala saya. Bukan kerana gadis itu berniat melukakan, tetapi kerana, buat pertama kali, saya benar-benar merasakan bagaimana seseorang boleh masih hidup, masih bernafas, masih berjalan di tengah kota yang sama, tetapi perlahan-lahan berubah menjadi seseorang yang hanya dikenali melalui perkataan dulu. Sebuah kedai membaiki jam kecil di hujung jalan, masih belum ditutup, walaupun malam semakin lewat. Lampu kuning di dalam kedai itu memantul lembut pada kaca-kaca jam yang tergantung rapat di dinding. Seorang tukang jam tua masih duduk membongkok di bawah cahaya meja kecil, memegang pemutar skru halus sambil membetulkan jarum sebuah jam tangan lama. Satu jam bergerak terlalu perlahan, satu lagi berdetik lebih cepat daripada biasa, dan di atas rak kayu sempit itu, puluhan jam terus berbunyi dalam. Rentak yang tidak pernah benar-benar sama. Pintu kedai sesekali berbunyi apabila pelanggan masuk, menyerahkan jam rosa. Kemudian keluar semula beberapa minit kemudian, di luar, lampu lintasan pejalan kaki bertukar hijau, orang ramai melintas tanpa berhenti. Ada yang ketawa sambil memegang beg membeli belah, ada motosikal yang lalu terlalu laju. Bunyi hon pendek kedengaran dari simpang jalan, dan kota itu terus bergerak seperti malam-malam lain yang tidak pernah menunggu sesiapa. Sementara saya masih duduk di bangku besi di seberang jalan, memegang cawan kopi yang sudah lama sejuk di tangan, memandang tukang jam itu terus membetulkan jarum demi jarum, seolah-olah masa masih boleh diperlahankan jika seseorang cukup teliti menjaganya. Dan entah kenapa, saya terus duduk di situ lebih lama daripada yang sepatutnya, hanya melihat jam-jam kecil itu terus berdetik tanpa henti. Seperti ada kehidupan yang selama ini sudah cuba sedaya upaya untuk kekal mengikut rentak dunia. Tetapi, perlahan-lahan mula tertinggal beberapa saat di belakang, tanpa benar-benar disedari oleh sesiapa pun.